Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 17 Oktober 2022. Hentikan penyebaran berita palsu kerana menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau di media sosial adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dengan mendapatkan sumber berita yang sahih di saluran berita RTM. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Masih lagi terdapat individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita palsu ini walaupun sudah kami kongsikan maklumat ini. Ini adalah tidak benar, iaitu dakwaan terdapat kejadian culik kanak-kanak di daerah Alor Gajah. Perhatian semua, menurut kenyataan Media Polis Diraja Malaysia PDRM, pihak polis telah menafikan terdapat kes penculikan atau cubaan menculik seorang kanak-kanak di daerah itu seperti yang tular menerusi satu rakaman suara di aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Arsyad Abu berkata, hasil semakan mesej rakaman suara palsu yang meminta masyarakat menyalurkan maklumat berkaitan penculikan itu tular sejak 2016 dan kembali diulang siar pihak tidak bertanggungjawab. Masih ditularkan di media sosial rakaman suara berdurasi 19 saat di aplikasi WhatsApp mendakwa berlaku kes penculikan kanak-kanak di Pengkalan yang turut disertakan gambar dua kanak-kanak tidak dikenali. Rakaman suara itu mendakwa kanak-kanak terbabit diculik dan dilarikan menggunakan proton iswara warna putih dan bercermin gelap dari Pengkalan ke Melaka Pindah. Mohon keluarga Malaysia menghentikan penyebaran berita palsu ini yang boleh mengganggu-gugat ketenteraman awam dan boleh membuatkan masyarakat menjadi panik. Baik, kini ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan mengenai tangkapan seorang perempuan warga tempatan memandu secara berbahaya iaitu road bully di Jalan Tebrau, Johor Bahru. Pihak Polis IPD Johor Bahru Selatan mengesahkan ada menerima satu laporan polis daripada seorang wanita warga tempatan mengenai kejadian ini. Terus bertindak atas maklumat dan telah mengesan pemilik kenderaan tersebut dan berjaya membuat tangkapan terhadap wanita tempatan berusia 40 tahun. Hasil siasatan, suspek dengan sengaja memberhentikan kenderaan sehingga menyebabkan mangsa menghentikan kenderaan secara mengejut dan hampir dirempuh oleh sebuah trailer yang berada di belakang kenderaan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 jika bersalah denda minimum RM5,000 dan tidak melebihi RM15,000 dan penjara wajib 1 hari sehingga 5 tahun. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Wangsa Maju berkaitan video tular kejadian pertengkaran melibatkan sekumpulan individu di tepi jalan usahawan setapak Kuala Lumpur. Hasil semakan polis telah menerima laporan polis yang dibuat oleh kedua-dua belah pihak pada hari kejadian. Ia berpunca daripada salah faham kerana tidak berpuas hati dengan cara pemanduan masing-masing. Kertas siasatan telah dibuka dan kes masih dalam siasatan oleh pihak polis. Orang ramai diminta untuk sentiasa mengawal emosi serta bersabar jika berlaku perselisihan faham di jalan raya. Sebarang maklumat boleh disalurkan ke IPD Wangsa Maju di talian 03-9289-9222 atau hotline polis Kuala Lumpur di talian 03-2115-9999 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Beralih pula kepada kenyataan media Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar berkaitan kes samun bersenjata di daerah Kuala Kangsar, Perak. Laporan polis telah diterima oleh seorang wanita yang telah disamun oleh seorang lelaki dengan menggunakan senjata dan mengalami kerugian berjumlah RM4,000. Pada 14 Oktober, satu tangkapan telah dibuat terhadap seorang lelaki dan merampas sebuah motosikal dan barangan yang mempunyai kaitan dengan kes tersebut. Telah direman di mahkamah selama 6 hari bermula 14 Oktober hingga 19 Oktober 2022. Pihak polis percaya tangkapan ini merupakan suspek yang sama dengan kejadian lain sebagaimana terdapat video kejadian cubaan samun yang telah tular di media sosial. Keluarga Malaysia dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati ketika berseorangan dan elakkan berada di tempat yang sunyi.
Pernahkah anda mengalami situasi seumpama ini? Ada yang menyamar sebagai kenalan anda. Jika anda tiba-tiba dihubungi oleh kenalan lama, saudara, rakan sekerja atau majikan meminta untuk pinjam wang anda, sila berhati-hati. Mungkin itu adalah skamer yang menyamar sebagai kenalan anda. Skamer biasanya akan menghubungi mangsa menggunakan WhatsApp dari nombor lain atau melalui akaun Telegram kenalan anda yang telah dikodam. Sila ikuti langkah-langkah keselamatan ini. Yang pertama, hubungi kenalan anda menggunakan nombor telefon yang anda simpan. Yang kedua, jika tidak berjawab, tinggalkan pesanan kepada nombor asal. Yang ketiga, semak laman sosial rakan anda seperti di Facebook, Instagram untuk melihat sama ada rakan anda ada memaklumkan bahawa akaun mereka telah dikodam atau menafikan ingin meminjam wang. Jika rakan penyamar ini iaitu skamer meminta masukkan wang ke akaun bank atas nama individu lain, sila abaikan. Ayuh ketahui modus operandi tipu pelaburan. Mangsa ditawarkan pelaburan secara dalam talian iaitu melalui platform Facebook dan juga Instagram, Telegram dan juga lain-lain atau melalui kenalan mangsa. Mangsa kemudiannya akan dihubungi oleh ejen dan diterangkan tentang skim pelaburan tersebut. Antara tawaran skim pelaburan palsu ini adalah pulangan dan keuntungan tinggi dalam tempoh masa yang pendek. Tiada risiko atau tidak akan rugi. Pulangan modal akan dipulangkan bila-bila masa jika pelabur ingin menarik diri. Mendapat komisen sekiranya mencari pelabur baharu. Pelaburan dari luar negara pula, suspek akan meyakinkan mangsa bahawa pelaburan tersebut tiada dalam senarai Bank Negara Malaysia BNM atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC kerana merupakan pelaburan luar negara. Mangsa akan diberikan akaun website atau e-wallet untuk memantau pelaburan atau mengeluarkan wang pelaburan. Mangsa diminta masukkan wang ke akaun ejen atau akaun atas nama syarikat. Selepas beberapa kali menerima pulangan, mangsa gagal mengeluarkan keuntungan atau modal seperti yang dijanjikan. Mangsa juga gagal untuk akses masuk ke dalam website atau e-wallet dan ejen kemudiannya turut menghilangkan diri gaib begitu saja. Tip dan nasihat iaitu mana-mana syarikat atau individu yang tidak diberi lesen atau kebenaran dari BNM atau SC tidak boleh menerima deposit dari mana-mana pihak. Semak alert list pelaburan di laman sesawang www.bnm.gov.my dan laman sesawang www.sc.com.my. Boleh juga menghubungi BNM di talian 1300 885465 dan SC di talian 0362048999 untuk pertanyaan atau aduan berkaitan pelaburan. Jangan mudah percaya pada tawaran pelaburan yang too good to be true. Pindahan yang berperingkat oleh sindiket penipuan iaitu layering. Tahukah anda, selepas mangsa memasukkan wang ke akaun keldai yang diberikan skamer, wang tersebut akan segera dipindahkan ke beberapa pecahan akaun keldai yang lain. Ini adalah bertujuan untuk melambatkan dan menyukarkan proses wang mangsa dikesan. Kebiasaannya mangsa hanya tersedar telah ditipu selepas beberapa hari, bulan atau tahun berurusan dengan skamer. Bagi kes jenayah e-dagang atau pinjaman tidak wujud, mangsa akan tersedar telah ditipu selepas tidak menerima barangan yang dibeli atau tidak menerima wang pinjaman serta gagal menghubungi penjual atau ejen. Bagi kes love scam, Macau scam yang melibatkan kerugian puluhan hingga jutaan ringgit, mangsa biasanya hanya tersedar telah ditipu selepas berbulan mengikut arahan skamer dengan memasukkan wang ke akaun yang tidak dikenali. Sedikit info tambahan iaitu sindiket penipuan tidak akan membiarkan wang mangsa disimpan lama di dalam sesuatu akaun. Akaun yang digunakan sindiket adalah akaun keldai. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen Semasa. Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial.
beka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Mandat akan dipulangkan kepada rakyat. Mandat rakyat adalah penawar ampuh bagi negara menzahirkan kestabilan politik dan mewujudkan kerajaan yang teguh, stabil serta dihormati selepas PRU ke-15. Pembubaran ini dilaksanakan bagi menoktahkan suara-suara yang selama ini meratib keabsahan kerajaan, kerajaan pintu belakang dan kerajaan tebuk atap. Semoga rakyat menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk memilih kerajaan yang mampu meneruskan pelaksanaan bajet keluarga Malaysia 2023, mengekalkan kestabilan politik, memulih dan mengukuh ekonomi serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan keluarga Malaysia yang berbilang agama, kaum dan etnik. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya, ayo kita aktifkan segmen semasa. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada yang dijangka berlaku di seluruh labuan dan beberapa kawasan di Sarawak dan Sabah sehingga esok. Menurut laman sesawang Met Malaysia, amaran di Sarawak melibatkan sekitar Bintulu, Miri iaitu di Subis, di Beluru dan juga Mahrudi serta Limbang. Sementara di Sabah pula, kawasan terlibat ialah di kawasan pedalaman iaitu Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan serta pantai barat dan Kudat. Amaran hujan berterusan tahap waspada dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan hujan dan ribut petir sedang atau dijangka berlaku melebihi 6 jam dalam tempoh berkenaan di sesuatu kawasan. Semua pengeluar telur ayam diberi amaran keras untuk memastikan pengeluarannya bagi kegunaan domestik dipertingkat. Tindakan pengeluaran yang mengeksport telur grade kawalan iaitu telur grade A, B dan C ke luar negara dilihat menjadi punca bekalan telur domestik berkurangan.
Mantau. Memang kita akui ada kekurangan keluaran telur yang kita kawal ni, dia grade A, B, C, ya. Tapi dengan kesempatan ini saya merayulah kepada pengeluar telur ni, keluarlah telur yang lebih digunakan oleh orang-orang kita lah, domestik, sebab kerajaan baru-baru ini telah meluluskan subsidi tambahan. Seramai 38 orang daripada 10 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Syifa setakat 8 pagi berbanding 37 mangsa banjir. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Langkawi berkata mereka terdiri daripada 19 lelaki dan 13 wanita, manakala 4 kanak-kanak lelaki serta baki selebihnya ialah kanak-kanak perempuan. PPS ini dibuka lebih kurang pukul 8 malam tadi apabila kawasan kediaman sekitar Kampung Atas, Mukim Padang Mat Sirat dinaiki air selepas hujan semalam. Namun cuaca pada pagi ini dilihat cerah. Hujan bermula seawal pukul 4 pagi semalam turut menyebabkan kawasan di beberapa mukim di Langkawi dinaiki air. Namun tidak melibatkan perpindahan penduduk disebabkan air telah pun surut. Polemik politik wajar dihentikan oleh pihak tertentu kerana pembubaran Parlimen pada masa ini sangat tepat dalam usaha membina kerajaan yang stabil dan kukuh bagi menghadapi cabaran ekonomi yang dijangkakan berlaku tahun hadapan. Ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Datuk Seri Panglima Taun Plena Anwar Haji Musa berkata, pilihan raya umum ke-15 perlu diadakan dalam tempoh terdekat untuk mengembalikan kuasa rakyat memilih kerana kerajaan sedia ada hanyalah satu gabungan untuk menyelamatkan situasi semasa. Beliau berkata, meskipun kerajaan ketika ini stabil, namun bukan kerajaan yang mendapat mandat rakyat pada PRU14. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Ketereh itu berkata, matlamat Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober lepas bagi membina semula kerajaan yang kuat dan stabil untuk mewujudkan kemakmuran. Isu penempatan pelajar Universiti Utara Malaysia UUM di inapan siswa iaitu INASIS selesai sebelum kuliah bermula pada minggu ini. Naib Chancellor UUM memaklumkan kesemua 17,708 pelajar yang memohon telah mendapat tempat penginapan. Penempatan juga disediakan kepada 500 pelajar rayuan yang akan mula mendaftar pada 1 November 2022. Urusan penginapan pelajar sedia ada iaitu semester kedua dan berikutnya dibuat sebaik sahaja pendaftaran dan penempatan pelajar baru semester pertama sesi 2022 dan 2023 pada 11 Oktober lalu membabitkan 4,106 pelajar. Tambah beliau, UUM mempunyai 15 kolej kediaman dan penginapan tambahan di kawasan perumahan sisiran Naib Chancellor UUM, perumahan sisiran Sintok UUM, perumahan Taman Universiti UUM dan rumah-rumah universiti yang ada di dalam kampus UUM. Pengurusan universiti sentiasa memastikan keperluan pelajar dipenuhi sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Para pelajar yang menerima peranti di bawah program Peranti Siswa Keluarga Malaysia berpuas hati dengan kualiti peranti itu untuk kegunaan pembelajaran mereka. Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata, beliau mendapat maklum balas yang sangat baik dalam kalangan pelajar dan melihat kebanyakan pelajar itu bersyukur dengan pemberian peranti model terkini serta berkapasiti tinggi berkenaan. Mengulas lanjut, beliau berkata kementeriannya komited dan serius untuk memastikan keseluruhan lebih 200,000 permohonan peranti siswa yang telah diluluskan itu dapat selesai diagihkan kesemuanya sebelum akhir Oktober nanti untuk kemudahan pelajaran berkelayakan. Beliau meminta kerjasama pihak berkaitan termasuk pemimpin serta pengetua untuk mengagihkan seberapa cepat peranti siswa itu kepada pelajar terpilih nanti. Katanya baki lebih 200,000 permohonan sedang dalam penelitian untuk proses kelulusan dan proses pengagihan peranti itu kepada pelajar berkelayakan akan selesai sebelum akhir November nanti. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus memperkasa golongan wanita terutama dalam bidang ekonomi. Tumpuan terarah untuk membantu seramai mungkin golongan wanita menjana pendapatan sama ada mencari pekerjaan atau menceburi bidang perniagaan.
macam saya katakan, program Wanita Bangkit untuk kita nak bantu mereka supaya bukan semakin lama semakin ramai yang penerima bantuan JKN. Kita nak yang masuk ni kita bantu, tapi yang ada tu pun kita nak keluarkan. Seramai 150 masyarakat Hindu di Georgetown menerima barangan keperluan harian dan wang tunai sempena sambutan Deepavali tidak lama lagi. Presiden Persatuan Pinang Hindu berkata bantuan diberi bagi membantu meringankan beban rakyat, khususnya golongan B40. Antara yang disumbangkan termasuk barangan keperluan asas seperti beras, gula dan minyak. Penerima sumbangan terdiri daripada warga emas dan golongan orang kurang upaya OKU. Menurut beliau, sudah 3 tahun mereka tidak dapat meraihkan Deepavali akibat pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Diharapkan bantuan seumpama ini dapat menceriakan dan memberi pengertian besar bagi mereka meraihkan sambutan Deepavali tidak lama lagi. 2 parah dan 9 lagi cedera selepas bas kilang dinaiki mereka terbabas di Shah Alam, Selangor pagi tadi dan salah seorang daripada mangsa tersepit dan hanya berjaya keluar dengan bantuan bomba. Menurut pengarah bomba Selangor, Nur Azam Khamis, kejadian berlaku di Jalan Batu 3 lama kira-kira pukul 6.30 pagi. Nahas terjadi selepas bas kilang dinaiki 11 pekerja itu hilang kawalan dan terlanggar tiang papan iklan. 2 daripada penumpang patah kaki, 9 lagi mengalami kecederaan ringan. Semua mangsa dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang untuk rawatan. Seorang pelajar remaja lelaki berusia 15 tahun cedera di perut akibat ditikam dengan pemutar skru oleh seorang lelaki yang menceroboh rumahnya di Seksyen 23 tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam berkata dalam kejadian pada jam 12.10 tengah hari itu, mangsa berada di rumah bersama abangnya yang berusia 17 tahun. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata kejadian berlaku apabila mangsa ke dapur untuk meminum air dan terserempak dengan suspek lelaki yang ketika itu bersembunyi di tepi mesin basuh. Susulan itu berlaku pergelutan yang mana suspek kemudian menikam bahagian perut remaja berkenaan dengan pemutar skru. Hasil siasatan mendapati suspek masuk ke rumah itu melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan tujuan asal dipercayai untuk melakukan jenayah pecah rumah. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Polis masih mengesan suspek dan orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kes ini boleh disalurkan kepada Pegawai Penyiasat Kes Inspektor Muhammad Zulkifli di talian 011-1695-8529 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Kat mana kita nak mengundi? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Beri saya 1 minit boleh untuk hashtag Fakta PRU. Kali ini mengenai tempat mengundi. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban. Anda mempunyai kad pengenalan bukan? Dengan segala butiran yang terdapat pada kad pengenalan warga negara Malaysia, pihak SPR dapat menentukan tempat mengundi anda melalui kaedah-kaedah ini. Yang pertama, lokaliti iaitu taman atau kawasan perumahan seorang pemilih menetap. Penentuan tersebut adalah berdasarkan alamat yang dinyatakan dalam kad pengenalan pemohon. Kedua, daerah mengundi iaitu pusat mengundi yang berdekatan dengan alamat pemilih. Yang ketiga, Dewan Undangan Negeri atau DUN iaitu gabungan beberapa daerah mengundi akan membentuk satu DUN. Dan yang keempat, Parlimen. 2 atau lebih DUN apabila digabungkan akan membentuk satu
bahagian pilihan raya Parlimen kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan hanya mempunyai bahagian pilihan raya Parlimen dan tiada DUN. #Fakta PRU, jumpa lagi. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Untuk minit-minit yang terakhir, ayo kita aktifkan segmen semasa. Ya, di minit-minit yang terakhir adalah segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan hebat untuk anda ikuti. Ayo kita mulakan dengan bicara naratif pada malam ini. Jangan lupa untuk saksikan dengan tajuknya adalah Undi atau Tidak Undi. Memperjelas dilema pengundi bersama dua orang tetamu yang diraikan iaitu Profesor Dr. Ismail Sualman iaitu Profesor Kolej Pengkomputeran, Informatik dan Media Universiti Teknologi Mara UiTM dan juga Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri iaitu kolumnis dan penganalisis bebas. Dan seterusnya, ayo kita sama-sama menyaksikan Hari Psikologi KPLB 2022. Membina daya ketahanan mental warga KPLB pada 20 Oktober 2022 iaitu pada hari Khamis 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Dewan Lestari Aras B1 KPLB. Bersama yang akan disempurnakan oleh Yang Bahagia Datuk Ramlan bin Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan ini pula adalah Karnival Kerjaya Jamin Kerja. Ayuh sama-sama kita rebut peluang ini. Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 Negeri Pahang bertempat di The Zenith Hotel Kuantan Pahang pada 28 hingga 30 Oktober 2022 bermula seawal 9 pagi hingga 5 petang. Lebih 1,500 peluang pekerjaan daripada pelbagai sektor menanti anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sampai di sini saja Pastikan Sahih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM My Free View 123. Ingat keluarga Malaysia, jaga diri. #PREM, jangan sesekali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.